السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات. صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء والحشر والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، آمين. ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. 10. Kata tuan pengarang yang dirahmati Allah, adab berwudu. Apabila kamu selesai istinja, jangan tinggalkan siwak, kerana ia matharatun lil fami wa mardatun lir rabbi wa maskhatatun lisyaitan. Siwak itu alat menyucikan mulut dan menjadi asbab kepada redha Allah, dan menjadi punca kemarahan syaitan. Lepas daripada istinja, sebelum berwudu, maka kita digalakkan untuk bersiwak. Maka siwak asalnya dengan kayu arak. Kayu arak, kayu siwak itulah. Maka ditanya, boleh tak kita guna buah gigi dan ubat gigi? Maka kata Al-Imam Ibn Katsir, boleh. Itu pun dapat pahala juga. Cuma yang lebih tepatnya adalah dengan kayu arak. Nak lagi sempurna, guna dua-dua. Maka guna buah gigi dengan ubat gigi, niat nak ikut Nabi SAW, boleh juga pahala. Kerana maqasidnya sama, iaitulah untuk membersihkan mulut. Maka Al-Imam Ibn Katsir kata dapat pahala. Maka orang yang gonyoh gigi, gosok gigi ini, yang pertama menyucikan mulut, yang kedua mendapat redha Allah kerana mengikut perintah Allah, iaitulah menjaga kebersihan. Yang ketiga, menjadi punca kemarahan syaitan, kerana syaitan sukakan kekotoran. Habis. Dan juga kerana salatun bisiwakin afdalu min 70 salatan bila siwak. Sembahyang dengan siwak lebih baik daripada 70 kali sembahyang tanpa siwak. Sebab tu antara tempat
Yang sunat untuk kita gosok gigi, sama ada bersiwak ataupun gosok gigi, dua-dua sunat. Iaitulah antaranya ketika nak semayang 5 waktu. Antaranya inda taghayyuril fami, ketika mula berubah bau mulut. Antaranya bila bangun tidur. Dan antaranya ketika hendak sembahyang 5 waktu. Gosok gigi. Dan kalau berkumpul padanya segala asbab tadi, maka terlebihlah afdal. Berubah bau mulut ya, bangun tidur pun ya, nak pergi sembahyang subuh pun ya, lagilah kena gosok gigi. Ni bangun-bangun orang komak dia gaduh. Bangun nak pergi sembahyang subuh, gigi pun duk gosok. Takbir 2 sah terbalik. Kenapa? Ada duk gosok gigi. Kena jaga. Ini apa nama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Islam jangan mulut busuk. Ini menjatuhkan apa nama imej Islam. Lagi pula pakai piah, pakai jubah, menunjukkan imej Rasulullah. Tiba-tiba bau busuk, tak kena. Tiba-tiba bau mulut busuk, bau tubuh busuk tu tak kena. Nampak? Gini orang ikut Nabi, padahal kita salah. Nabi Rasulullah ni wangi, senantiasa wangi. Dan mulutnya Nabi senantiasa bersiwak. Habis. Innallaha nazifun yuhibbun nazafah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha suci dan sukakan kesucian. Allah Maha cantik, Allah sukakan kecantikan. Sebab tu barang semak, barang comel ni, itulah ajaran Islam asalnya. Tapi orang Islam kurang beramal, yang beramal orang kafir. Nampak? Di Jepun kemah lokang macam akuarium. Lokang macam akuarium. Kita akuarium macam lokang. Orang nak beli ikan juga dia. Itu tak saling air. Ijai. Ini contoh tuan-tuan. Allahu Rabbi. Nak temu sapah suti payah. Jepun. Pergi di Mesir. Allah, hanya banyak di Mesir. Bukan burukkan imej tu, nak khabar orang Islam kurang beramal. Baca apa nama Al-Imam Hasan Al-Banna sebut, orang Mesir kuat beramal. Quran baca semua, tapi kuat beramal. Kuat baca Quran tapi kurang beramal. Bukan semualah, bukan semua. Yang mana tak beramal lah, yang beramal bagus. Dia tak payah pergi negara orang lah, kat kita sudah tuan-tuan. Leni jadi mercu tanda, drawbridge. Betul tak? Pergi bawah 2 beri penuh sapah. Jalan anak-anak, jalan makan petang tinggal gitu siapa? Dia kata pekerja pernah bandar raya ada kan? Kalau tak makan gaji buta. Ini bukan akhlak. Sapah kita lah buang. Maka tuan-tuan, menjaga kebersihan itu sunnah agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak fi kulli salatin. Kalaulah tidak kerana akan menyusahkan umatku, nasya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sembahyang. Mana apa? Kalau tak menyusahkan umat aku, wajib gosok gigi sebelum sembahyang. Maka hadis ini menggambarkan sunat sahaja. Sunat. Kalau tak menyusahkan umatku, kata Nabi, aku akan wajibkan mereka bersiwak. Ini makna apa? Ini gambaran betapa besarnya bersiwak, gosok gigi di sisi Islam. Dan kajian saintifik membuktikan kayu arak mampu menguatkan gusi dan juga gigi. Kayu arak, kayu sugi. Sensodyne baru lagi. Sensodyne baru lagi.
Lama dah kayu arak itu. Sebab tu bukan saja-saja dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwayatkan lagi daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bis-siwaki hatta khasyitu an yuktaba alayya. Aku diperintahkan untuk bersiwak sehingga aku bimbang ia akan diwajibkan ke atasku. Mana apa? Mana menjadi benda yang sangat penting. Iaitulah siwak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu. Kemudian setelah selesai bersiwak, yang mana adab berwuduk nombor 1 gosok gigi tu. Tak ada kayu siwak pun, gonyohlah dengan buah gigi kita, dan guna ubat gigi. Itu lebih baik mengikut zaman. Adapun mengikut hukum, sudah tentu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tak ada kayu siwak, guna buah gigi. Letak ubat gigi. Kenapa? Menghasilkan yang lebih baik, segar, wangi. Ada orang kata Nabi tak guna ubat gigi, jadi saya tak guna. Itu orang jahil. Nabi tak guna bukan tak mau guna, zaman Nabi tak ada. Kalau zaman Nabi ada, sudah tentu Nabi guna. Atas dalil, atas nas, Nabi sebut apa saja yang lebih baik, guna. Yang lebih mudah, guna. Faham? Apa saja yang lebih baik, Nabi suruh kita guna yang lebih baik dan yang lebih mudah. Sama macam aircon, zaman Nabi bukan tak mau guna, tak ada. Kalau ada, Nabi dulu guna. Sebab tu salah orang buat dalil, tak payah pasal aircon lah. Sebab zaman Nabi tak ada aircon. Itu tak betul. Bagi masjid ada aircon lah. Masjid ni tak apa dah, tak ada. Masjid ni guna kipas besar. Sama macam surah saya lah, insyaAllah nak pakai kipas besar ni lah. InsyaAllah surah Baitur Rahman. Jadi cuma sebagai contoh. Maka kalau ada zaman Nabi, apa yang lebih memudahkan, Nabi akan guna. Nampak Kemudian habis, setelah selesai bersiwak, duduklah untuk berwuduk sambil menghadap kiblat. Tak menghadap kiblat tidak haram. Ini kita bicara hari ini tentang adab. Faham Hari ini bukan bicara tentang hukum fiqh. Hukum fiqh menghadap, ambil sembahyang tak menghadap kiblat, tak apa tak? Tak apa. Hari ini kita bicara lebih dalam daripada hukum fiqh, dia panggil adab. Orang lelaki mari sembahyang pakai kain pelekat saja, tutup aurat, pusat ngelutut, sah tak? Hukum fiqh sah. Di sudut adab kurang beradab lah. Orang kita panggil kurang lah etikanya. Kalau tak percaya, terawak sekali esok. Subuh esok, orang lelaki kain pelekat saja, baju jangan pakai. Wajib viral masuk dalam sinar harian. Jadi tuan-tuan sekalian, hukum fiqh tak ada masalah. Dari sudut adab. Anak kecil umur 5 tahun salang dengan ibu-ibu lah, hak 50 tahun, salang tak cium tangan, dosa tak? Dosa tak? Tak dosa. Tapi beradab tak? Tak beradab. Dia panggil biadab. Tak beradab. Budak kecil salah, salah, tak cium tangan, guna agak-agak. Anak kita panggil kita dengan nama kita, berdosa tak? Tak berdosa. Nama memang nama kita pun. Anak Abajang panggil Abajang, Farizan, tu nama Farizan, tu lah, dosa tak? Tak beradak, aku aja panggil Farizan gitu. Kan? Kita nama Samak, anak panggil Samak, Samak pitih dua ya, untuk aku hajar punya anak, dia panggil adab. Boleh faham Maka Nabi diutuskan oleh Allah menyempurnakan adab. Syariat ya, kemudian menjadi sempurna Rasulullah SAW dengan adabnya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah lah yang menyempurnakan adabku, maka orang paling beradab atas dunia, paling berakhlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada ambil wuduk yang pertama, selesai dah tadi, gosok gigi. Sebelum ambil sembahyang tu, gosok gigi. Lebih tepatnya nak pahala penuh bersiwak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada kayu arak, guna buah gigi, tak ada masalah. Habis.
Maka yang kedua, selesai bersiwak, duduklah untuk berwuduk sambil menghadap kiblat di atas tempat yang tinggi agar kamu tidak terkena percikan air, dan ucapkanlah. Sebab tu kita duduk di atas beteng tempat ambil air semayang tu, biar lebih tinggi daripada tempat jatuh air. Itu afdal, supaya tidak kena percikan. Tapi kalau tempat ambil air semayang tak ada masalah. Kalau ambil air semayang dalam tempat buang najis, takut terkena percikan najis. Lalu bacalah bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Artinya, dengan nama Allah yang Maha mengasihani lagi Maha merahmati. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada bisikan syaitan, dan aku berlindung denganmu agar mereka tidak mendekatiku. Bila-bila nak minta berlindung dengan syaitan, baca doa ni. Termasuklah ketika nak mulakan sembahyang, lepas daripada baca Qul a'udzu birabbin nas, baca ayat ni. Tepat paling dia berakhir kaca masa kita sembahyang, baca doa ni sebelum sembahyang. Begitu juga sebelum mengambil air sembahyang, kan? Dia dari kaca kita sembahyang, dia kaca kot lain pula. Apa kerja syaitan? Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Kerja dia was-waskan kita. Tak? Bila nak sedekah, dia ragukan kita. Inna syaitana ya'idukumul faqra. Mu cari pitih penat-penat, ada sedekah pula dah. Nampak? Pitih mu cari penat-penat, ya'idukumul faqra. Dia pun ragukan kita. Gak susah mu, miskin kan? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Syaitan belah ni, Allah belah ni. Allah Ta'ala dengan malaikatnya, dengan ilhamul malaikah, menjanjikan sedekah aku tambah. Syaitan mari ragukan kita. Lagi miskin kamu. Tu kerja dia. Bila semayang, dia ragukan kita. Bila ambil semayang, dia was-waskan kita. Tu syaitan lah tu. Berjeruk dah. Ambil pula apa? Dah ingat ambil, basuh dah muka kan? Tu was-was. Padahal berjeruk ke orang mandi je. Sebab tu baca doa, Allahumma Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aja tengok orang was-was. Aja tengok. Orang sudah semayang, dah ambil semayang lagi. Masuk dalam sah, tubik semula. Tadi ragu basuh tangan kedok, basuh muka kedok. Masuk nombor 2, basuh tangan kedok lagi. Masuk nombor 3 kali 3 masuk, syaitan kata mu beres dah. Niat dah ingat. Baik mula. Sebab tu baca doa ni. Dan jangan dilayang syaitan. Jangan layang. Itu kalau agak-agak mari awah-awah was-was, jangan layang. Layang kohom darat. Jadi kalau ambil semayang, kalau agak-agak mari was-was, jangan lak. Tak solat. Basuh muka tu tak solat. Faham? Dia mari bisik, muka dah asuh ke, orang tunjuk ke dia. Mudah apa basuh kebuh dia. Lama-lama lagi. Dia kata dah asuh tangan, basuh tu jadi bukti. Mudah apa basuh, jangan layang. Layang esok jadi was-was. Sehingga dok semayang tu tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Naknya kalau tengok orang kena was-was ni, macam mandi ambil semayang. Maka kita pun minta lindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Setelah itu basuhlah 2 tanganmu sebanyak 3 kali. Sebelum memasukkannya ke dalam bekah, dan ucaplah basuh tangan 3 kali. Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasy syu'mi wal halakah. Ya Allah, aku mohon kepadamu limpah kurnia dan keberkatan, serta berlindung denganmu daripada kecelakaan dan kebinasaan. Itu doanya. Ataupun basuh tangan, baca bismillah padanglah. Kalaulah lupa nak baca doa yang panjang ni, kalau dah ingat. Kemudian niatlah untuk mengangkat hadas atau mengharuskan ibadah salat. Ambil semayang ada 2 niat. Yang pertama, angkat hadas. Bila kita ketuk
setuh isteri dipanggil berhadas. Apa makna hadas? Penghalang, terhalang, tak boleh nak semayang, tak boleh nak pegang Quran. Ni hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil penghalang kecil, diangkat dengan wudu. Nak semayang, kita nak semayang dihalang, ni hadas. Contoh ni, nak semayang ni hadas, nampak? Maka nak angkat penghalang ni, kalau hadas tu kecil, wuduk lah yang mengangkat ni. Angkat boleh buat belaka. Nak semayang, nak setuh Quran, mayang zuhur, lepas tu dak atas lagi asar, dak atas lagi garik, dak atas lagi mayang isya, dak atas lagi mayang subuh, dak atas juga zuhur pula. Bang hampir kuda ni dak tidur. Contohlah tuan-tuan sekalian. Ni hadas dia terangkat, bengok ketuk, bengok hadas pula, kena angkat pula. Boleh faham? Maka hadas kecil diangkat dengan wudu, hadas besar diangkat dengan mandi wajib. Boleh faham baik. Maka bila angkat, selagi terangkat boleh buatlah apa saja yang kalau nak buat syaratnya berwudu. Semayang boleh, pegang Quran boleh, tawaf boleh, dah hadas terangkat ni. Kecuali bila batal, terhalang balik, kena angkat semula. Ada pula wudu kita ambil bukan angkat hadas, hadas tak terangkat, cuma dia boleh mengharuskan ibadah. Boleh faham? Baik, contoh wudu mengharuskan ibadah. Contoh siapa dia? Orang yang darah istihadah. Puan kan banyak darah kan? Darah haid, darah nifas, darah istihadah, darah fasad. Istihadah ni lebih daripada hak apa nama orang panggil haid. Main 25 hari dah darah haid, dak sembahyang juga. Haid 15 hari 15 malam tempoh paling apa nama aksaru muddatil haid. Aksaru muddatil haid, tempoh paling lama haid 15 hari. Sampai 30 hari dah sembahyang ni. Ayah tanya buat apa? Haid. Rupanya bukan haid, itu istihadah, darah penyakit. Bila keluar darah penyakit, yang tak boleh sembahyang haid, nifas. Boleh faham? Orang istihadah kena sembahyang tak? Kena sembahyang. Dah darah tubik sama ni, maka dipanggil sahibud darurah. Maka darah tubik sama. Barang yang keluar daripada dua kemaluan kita, bila keluar kita berhadas. Betul tak betul? Betul tak betul? Kita ada sembahyang, apa saja keluar daripada dua jalan, batal sembahyang. Keluar air kecing ke, keluar najis ke, semut keluar kot tu, nak batal. Cacing tubik kot punggung, cacing keluar, khuruju syai'in, keluar apa saja batal. Faham? Cacing keluar kot dubur tu, keluar jolah dah tubik. Dia tengok panas hari ni, masuk mula, batal tak? Batal, keluar dah. Dia panggil khuruj, keluar. Dia faham? Maka darah tu keluar, nak sembahyang ni, dia wajib sembahyang, darah tubik sama. Maka dia panggil sahibud darurah, macam orang yang kecing gedah. Faham? Dia kencing kena istibrak, tapi dah nebih hangat jadi gedah. Silsil bowl, kecing orang lelaki kita ni, bila kencing duduk kena istibrak. Tahu istibrak? Daheng 3 kali. Ni daheng apa 800 kali. Siapa jadi luh tu kawan tu, luh. Air kecing mari tak ada dah penghalang, itu bik gitu ya. Dipanggil silsil bowl. Tengah sembahyang tu bik neleh air kecing. Orang begini pun sama macam darah istihadah. Maka nak mana dia dipanggil sahibud darurah. Faham? Maka bila dia nak sembahyang, kena tunggu masuk waktu. Masuk je waktu, dia basuh air kecing orang lelaki tadi, orang puan basuh darah. Faham? Basuh darah, lak tisu, sumbat dengan tisu, sumbat halang darah tu.
Faham halang darah tu, ambil air sembahyang. Jangan basuh, sumbat tisu, relax tengok TV dulu, tak boleh. Tengok drama dulu 2 jam. Jangan ni tu sekalian. Sumbat tisu, ambil air sembahyang lalu. Di sini ambil air sembahyangnya tak sama macam orang biasa, sebab dia sahibud darurah, dia dengar molek. Ambil air sembahyang orang begini adalah ambil air sembahyang mengharuhkan ibadat. Dia nak buat benda, nak sembahyang, maka dia kena niat, saja aku ambil air sembahyang mengharuhkan sembahyang. Faham? Tu niat dia. Basuh di muka tu, saja aku akad wudu mengharuhkan sembahyang. Dia pun sembahyang zuhur, boleh tak buat sembahyang soal wudu tu? Tak boleh. Sama kita ni kecing silsilbo, dia boleh buat hak sunat lepas sembahyang tu, dia buat sembahyang sunat. Boleh faham? Asal kadang dia kena basuh, tunggu masuk waktu, basuh pula, sumbat kapah, ambil air sembahyang, bukan angkat hadah tak terangkat. Untuk mengharuhkan sembahyang. Mai asal. Garik boleh pakai tak boleh. Nak ambil hak lain pun. Faham Kalau dia nak baca Quran, dia ambil air sembahyang mengharuhkan pegang Quran. Dia nak pegang, baca ada pegang. Maka dia boleh tak buat sembahyang? Tak boleh. Untuk sembahyang wajib dia boleh buat sembahyang sunat. Adapun dia nak sembahyang duha, dia sisilbun ataupun dia istihadah, dia nak sembahyang duha, dia ambil sembahyang mengharuhkan sembahyang duha. Betul tak? Boleh tak buat sembahyang zuhur? Tak boleh. Faham maka tuan-tuan sekalian, tu kena faham. Dak belajar, dak rajin belajar 80 tahun istihadah, ambil sembahyang akad hadah, balik awal. Faham depan Allah Ta'ala kata mudak sembahyang itu jadi haba'an mansura, sama dosa macam orang dak sembahyang. Na'udzubillahi min zalik. Habis mana tadi? Maka niatlah untuk mengangkat hadas, golongan biasa, orang biasa, atau mengharuhkan ibadah salat bagi orang yang istihadah ataupun sahibud darurah. Ni faham? Kamu tidak harus mengasingkan niat sebelum membasuh muka, nescaya menyebabkan wudu tidak sah. Mazhab Syafi'i mesti niat ketika rukun yang pertama. Dia semua mazhab wajib niat. Yang jadi banyak mazhab ni kefahaman atas dalil tu, atas ulama tu lah. Kita tak layak. Innamal a'malu bin niyat. Pak mazhab pakai dalil sama, tapi cara faham huruf ba tu jadi khilaf. Itu tinggi ilmu agama, tingginya bahasa Arab. Mazhab Syafi'i pakai wajib niat dengan dalil innamal a'malu bin niyat. Mazhab Hambali wajib niat pakai dalil apa? Innamal a'malu bin niyat. Dalil sama. Beza kat mana huruf ba? Bin niyat ba tu ba sababiyah ke ba musababiyah. Jadi beza situ. Tu jadi lahir mazhab tu. Yang Nabi kata khilafu baina ummati rahmah. Khilaf ulama mazhab ni rahmat. Mudah balah lah rahmat. Mana boleh pakai mana-mana mazhab yang kamu ikut. Mazhab Imam Syafi'i wajib niat ketika rukun yang pertama. Mazhab Hambali di rumah boleh niat dah, betul berlaku. Dan kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Man qallada aliman laqiyallahu saliman. Orang yang taklid ulama mujtahid, insya-Allah selamat hari kiamat. Bukan qada kita nak ijtihad. Nak ijtihad hukum mesti banyak disiplin ilmu. Maka Imam Syafi'i Allah Ta'ala beri kelebihan, dan banyak lagi mujtahid lain. Maka di Malaysia kita pakai mazhab Syafi'i, ikut Imam Syafi'i. Kecuali beberapa bab yang kita tak mampu nak ikut ataupun sempit, maka di sana ulama suruh kita taklid mazhab lain, baru boleh kita taklid. Contoh bulan puasa, mazhab Syafi'i wajib niat tiap-tiap hari. Betul tak? Nawaitu sauma ghadin, saja aku puasa esok hari. Dan kalau dah ingat nak buat mana? Kalau dah ingat niat semalam apa jadi? Tak sah. Kalau semalam kita puasa hari ni, dak niat semalam, sebelum subuh dah ingat niat, tak sah. Tak boleh hijah, tak boleh, tak sah. Boleh makan, tak boleh makan, kena imsak, tapi puasa tak
tak sah. Faham? Maka di sanalah idza daqat ittasa'a, sempit luahkan. Ulama pun ajar kita taklid mazhab Imam Malik. Kita pun taklid mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik niat puasa sebulan. Betul tak? Saja aku puasa sebulan. Betul tak? Aja kita niat dua-dua. Malam pertama Ramadan kan kita niat saja aku puasa esok hari. Lepas tu kita ambil juga mazhab Imam Malik, saja aku puasa sebulan. Mana kalau dah ingat esok, lagu mana jadi? Sah lah. Nu niat dah pakai mazhab Imam Malik. Itu dia panggil khilaf itu rahmat. Faham jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, maka mazhab Syafi'i niat dia mesti pada qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lin. Niat nak buat sesuatu serentak dengan perbuatan. Itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab wajib juga niat, tapi niat dia takrif dia lain pula. Iradatu fi'lil khair, itu mazhab Hanbali. Nak buat tu niat dah. Ana turun rumah, pakai jubah, pakai serban, bini tanya abang nak pergi mana? Nak pergi mayagang ke masjid. Niat dah. Niat dah tu. Mazhab Hanbali. Dia tak ada niat masa takbir tu. Ada pun mazhab Syafi'i mesti rukun yang pertama. Lepas tu kita niat semayang masa takbiratul ihram. Lepas tu kita niat ambil semayang masa rukun pertama. Mana? Basuh muka. Kena air muka saja aku mengangkat hadas. Betul tak? Betul tak betul? Makna takriban la tahdidan. Agak-agak kena tu niat lah. Tak mesti tahdid. Kan? Kena tu saja. Susah. Dia agak-agak padang lah. Jadi tuan-tuan sekalian, itu dipanggil takriban. Boleh. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, maka tidak harus mengasingkan niat sebelum membasuh muka, nescaya menyebabkan wudukmu tidak sah. Wajib niat rukun yang pertama. Apa rukun pertama? Basuh muka. Ada orang gini niat masa koma. Ini niat masa koma, maka dikira koma tu basuh muka. Koma saja aku akad wuduk. Dia pun basuh kat mulut tu. Itu dikira basuh muka. Sah tak? Tak sah. Boleh faham kecuali apa nama, ada ambil semayang dia panggil tartib takdir. Dia ambil semayang dia kena ikut tartib lah. Kecuali tartib takdir, iaitulah ketika terjun sungai nak niat ambil semayang, boleh tak? Boleh. Masa tu kena anggota tubuh tu niat lalu, tak apa. Ke boleh tartib masa terjun sungai? Boleh. Terjun kepala, masuk tangan, boleh. Dah terjun niat ambil semayang, selesai masalah. Itu dipanggil tartib takdir. Faham habis. Setelah itu cedoklah air dengan tapak tangan ke dalam mulutmu. Koma. Dan berkomorlah sebanyak 3 kali, dipanggil madmadah. Sunat. Dia barang sunat ni, hati-hati, dia boleh berubah jadi makruh. Dan boleh berubah jadi haram. Ni dengar molek. Apa tujuan belajar ni? Supaya kita beramal jadi mudah. Orang yang belajar mudah Islam. Tak belajar jadi rohok. Apa tujuan tahu sunat? Apa tujuan tahu wajib? Bila lapang kita buat kerana dapat pahala tambahan. Ingat hukum fiqh ni dia murunah. Apa makna murunah? Anjal, fleksibel. Nampak? Ada orang dia tak belajar, maka bila ustaz kata sunat, mari kuliah ni pula kata makruh, dia kata ustaz keluk-kelek kata. Kejap sunat, kejap makruh, kejap haram. Bukan ustaz keluk-kelek, mu jahil. Ada hukum dalam Islam dia tak berubah. Sawabit sifatnya tak berubah. Allah tu satu, tak boleh ubah. Nabi paling akhir, Nabi Muhammad, tak boleh ubah. Faham? Barang usuluddin, barang usul. Ada barang dalam Islam sifatnya mutaghayyirat, berubah-ubah, murunah, anjal. Hukum fiqh. Makan babi haram. Betul tak betul?
Bila masuk lautan darurat, tak makan lah seminggu ni, lepek lah kan, sesak lautan, tak ada makanan, tak makan mati. Lembu tak menitah kijang, tak menitah rusa, tak menitah, hak menitah cik B lah. Babi tuan-tuan sekalian menitah, ketika itu darurah, tak makan mati, maka dibenarkan makan babi. Itu pun tuqaddaru biqadariha, qada menyelamatkan nyawa, jangan tang sekor simpan lapti. Ambil qada menyelamatkan nyawa, halal makan ketika itu. Lepas kenyang berubah semula hukum jadi haram. Faham? Ada hukum berubah. Faham Maka begitu juga ambil air semayang, apa hukum berkoma, sunat. Lalu taslis, meniga-nigakan berkoma, sunat. Kecuali dalam mulut ada makanan yang menyebabkan kalau dok koma memang rasa. Itu jadi wajib kena koma. Mana kalau dok koma rasa dalam mulut. Mango shake. Berasa dalam mulut tuan-tuan sekalian, menyebabkan kita pun telang, batal semayang. Yang boleh telang barang dari dalam, asal dari dalam, dari luar batal. Benda dari dalam air liur, boleh tak telang tengah semayang? Boleh tak? Boleh. Tak boleh telang naya. Naya tak telang, boleh telang. Kecuali dari luar, air liur dari dalam dah neleh, faham? Iruk mula batas semayang. Itu contoh kotor ustaz ni, contoh nak belajar. kena khabar contoh. Dah nak belajar kan khabar dah, nak semayang perut tengah lapar, bini siap dah lauk, mana lebih afdal? Lain kalau dak lapar, afdal semayang dulu. Ni lapar, perut macam-macam lagu perut. Macam-macam lagu dah perut, kurelakan jiwa. Macam-macam lagu dah subik kat ni. Mana apa tengah lapar, bini molek-molek ada oleh abang. Jolo peha tengah lapar, galak pergi semayang, wak dipanggil warok bodoh, dipanggil. Faham warok bodoh. Nabi kata bila tengah syiddatul ju', lapar sangat, syiddatul atash, syiddatul baul, kecing nak ketik-ketik ni, orang khomak kecil dulu ni pergi warok pergi semayang. Kena tu imam baca panjang nanya. Kecing dulu, ketik-ketik lah nak buang air gini mula orang kata mana nak sejuk mau ketuk, bukan sejuk nak kecing. Kecing dulu, sebab tu kena belajar kitab fiqh aja, ketik-ketik nak kecing, orang pun komak ni warok pergi sembahyang, kecing dulu. Nak buang air besar dulu. Maka lampau lapar ketika itu afdal makan dulu. Dia pergi sembahyang, depan makanan pula neleh heliu, contoh neleh heliu je giruk mula berong masuk dalam mulut, batal sembahyang. Apa yang dari dalam tak apa, yang dari luar masuk batal. Maka makanan kita makan dari luar, dari dalam, dari luar lekat celur gigi. Dia dak koma tengah sembahyang tu berasa apa nama? Takoyaki berasa takoyaki. Dia tuan sekalian batal sembahyang. Berasa takoyaki tu tengah sembahyang, tu imam baca panjang dia habis dah Fatihah. Duduk layang seorang, tak kot telang baca sembahyang. Maka koma. Boleh jadi haram pula koma bila waktu sempit. Berubah hukum lah. Waktu sempit 5 minit tinggal, koma pun lagi. Dia jeng atas jalan raya mesti orang balik kampung ni. Jeng dah semayang sampai rumah 5 minit lagi tinggal zuhur, nak asar 5 minit lagi, ketika itu haram buat hak sunat. Faham? Kalau buat hak sunat menyebabkan keluar waktu, ma'adda ila haramin fahuwa haram. Barang yang menyebabkan berlaku benda haram, benda tu jadi haram. Buat apa dia hak sunat waktu sepit ni? Basuh muka tu. Tu pun basuh sekali. Buat hak wajib. Basuh tangan sekali, basuh kepala sekali. Telinga sunat tinggal, basuh kaki sekali, masuklah semayang terus. Tinggal hak sunat, kenapa? Waktu sempit. Ni siap koma 3 kali.
Habis minit, tinggal 4 minit. Betul tak? Basuh muka 3 kali, habis 2 minit, tinggal 2 minit. 1 campur 2, 3, tinggal 2 minit. Betul tak? Nak masuk dah sembahyang usolli. Padahal tak wajib pun usolli. Usolli. Tumbuk je dah. Usolli khek-khek mana. Habis minit, tinggal seminit. Allah. Dah masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang bangsa saja dosa besar. Kalau ikut dia tak buat benda hak dia buat tu, dan tak sembahyang, dan tiba-tiba dia pergi buat benda hak tak wajib, menyebabkan keluar sembahyang, dosa besar. Faham? Aja kita kena belajar. Barang sunat ni kena tahu sunat buat apa. Bila lapang kena buat, pahala besar. Bila dah sempit, kalau buat keluar waktu, kita boleh tinggal. Sebab tak sunat tu kena tahu. Yang tang wajib belaka tu susah. Habis. Maka antara perkara yang disuruh oleh Nabi berkomarlah 3 kali. Lakukanlah dengan berlebihan ketika menyampaikan air hingga ke pangkal halkum, melainkan apabila kamu berpuasa. Masuk banyak sikit sapa ni, main sikit di halkum ni, biar buang segala apa yang ada dalam mulut, kecuali bulan puasa. Bulan puasa tak suruh galak kata telang. Kalau sengaja batal puasa. Habis. Maka lakukanlah dengan perlahan kalau bulan puasa. Ucapkanlah Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa qasrati dzikri laka wa thabbitni bil qawli thabiti fil hayati dunya fil akhirah. Ya Allah, bantulah aku baca kitabmu ni. Main mulut ni, mulut. Kita basuh mulut tu, tolong boleh baca Quran, boleh banyak zikir, boleh banyak menyebut la ilaha illallah. Siapa boleh sebut masa nak mati. Tak boleh bahasa Arab pun, sebut bahasa Melayu tak apa. Nak benda masa koma tu, nak benda dengan mulut kita. Minta izin aku baca Quran. Boleh cakap benda molek, boleh bercakap benda molek-molek. Tak wahai kata kau orang ada mengupak, minta lah hati. Masa kita baca, masa kita basuh mulut. Dan nombor paling besar sekali, boleh sebut perkataan paling mahal atas dunia. Dia panggil al-qaulus sabit. Apa makna al-qaulus sabit? La ilaha illallah. Digelar kalimah ini al-qaulus sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Kalimah paling mahal atas dunia dan hari kiamat. Waktu mula-mula anak kita lahir, kita sebut apa? Kita azan padanya asyhadu an la ilaha illallah. Betul tak betul? Masa nak mati esok-esok, anak kita ajar apa? Dia ajar apa? Ayah, sebutlah ayah, la haula wala quwwata illa billah. Gitu. Dia ajar apa? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa dia kalimah paling akhir sebelum mati la ilaha illallah, masuk syurga. Oh, mudah ustaz. Siapa kata mudah? Siapa kata mudah? Dah kita ngapa dah. Siapa kata ngapa boleh sebut? Ketika itu Allah izin boleh sebut, boleh sebut. Allah dah izin walaupun mengapa tak boleh sebut. Maka nak sebut lagu mana? Atas dunia kena sebut sama. Nombor 1, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham? Biar jadi wirid. Tanda jadi wirid bila kejut, bila buat benda lain pun la ilaha illallah. Barang jatuh, la ilaha illallah. Biar kau gitu. Ni duk sebut, duk caruk. Baru ni depan mata saya di stesen bah, tuan-tuan sekalian, anak gadis terkejut disebut kemaluan ni. La haula wala quwata illa billah. Kita kalau kanja biar kau sebut nama Tuhan, tu tanda apa yang selalu kita sebut. Faham? Barang yang terkejut ni kita akan buat bila kita selalu buat saat kita dalam suasana biasa. Faham? Apa saya sebut gitu? Sebab antara barang terkejut adalah mati. Al-mautu yaji'u faj'atan. Mati tu mari terkejut. Maka barang terkejut kita akan buat benda hak kita biasa buat. Faham? Faham tak ni? Bila barang jatuh kan, Allahu Akbar. Tanda dia banyak sebut Allahu Akbar. Orang buat kejut dia, Allahu Akbar. Kenapa? Banyak berzikir tu. Tapi tak, kalau tarik kejut macam-macam yang sebut, itu tuan-tuan sekalian, itulah wirid dia. Faham ni?
Maka barang terkejut paling besar apa dia? Mati. Al-mar'u mata ala ma'asha alaih. Manusia akan mati menyebut, membuat apa yang dia biasa buat masa hidup. Faham? Sehari tak ada langsung la ilaha illallah nak sebut orang ni, so berai dah nak aja tak boleh sebut. Na'udzubillahi min zalik. Nikmat paling besar tak ada lah paling besar masa nak mati la ilaha illallah. Selamat. Nombor satu banyak menyebut. Nombor dua kena faham, kena belajar. Fa'lam. Allah tak kata sebut saja. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa makna fa'lam? Wajib belajar, wajib faham. Kenapa? Kena belajar ilmu tauhid, kena belajar akidah. Daripada la ilaha illallah tu apa dia? Ni mulut sebut la ilaha illallah. Rezeki tak yakin dari Allah. Ya. Bukan anak dia, anak saudara nak belajar mak tapi dia jom sibuk. Ya. Anak saudara dia nak belajar mak tapi boleh 9A. Ya. Nak pergi belajar mak tapi pandang miding tu dia kata, "Oh, rugi. Boleh 9A belajar ngapa Quran." Itu mentaliti orang kita. Dia nak suruh belajar agama ni hok bodoh-bodoh. Hok isak gang buat tu belajar pondok. Nak pandai orang ni. Hok cerdik lah kena ajar. Anak saudara tu minat pula nak ngapa Quran. Ngapa Quran ingat senang. Awak cerdik lah. Nampak? Orang kita ustaz kau bodoh. Tolonglah. Tuan-tuan sekalian. Dulu kita zaman belajar semuzah. SPM 8A. Saya dapat anugerah tu apa nama Datuk Mas Said. Tak? Nak pergi sambung Mesir, adalah seorang dua berkata ruki lah. Cerdik-cerdik belajar agama. Hok mikir gitu. Hok cerdik kena belajar agama. Dia nak hok wayah putus belajar agama. Isak gang. Kembang kepeng isak gang. Atau pondok. Nak belajar mana? Ilmu agama paling payah tuan-tuan sekalian. Dia jom sibuk. Apa? Nak ngapa Quran pun nak khijim ni. Nampak? Padahal maklum ni sudah mayan la ilaha illallah mah. La ilaha illallah. 800 kan? 800,000 pun la ilaha illallah tapi tak faham, tak guna. Apa maksud la ilaha illallah? La ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah melainkan Allah. Tak ada beri rezeki melainkan Allah. Tak ada yang beri mudarat melainkan Allah. Tak ada beri manfaat melainkan Allah. Dan Allah jamin apa orang belajar agama? Takaffalallahu anhum. Aku akan cukup kau orang belajar agama rezekinya. Dah? Apa ragu? Betul tak? Ni Ustaz Tirmizi Ali, anak Haji Ali semua belajar Quran. Kenal? Anak Haji Ali. Ustaz Muslim Ali, Tirmizi Ali, Hafah Ali, kan? Tak kenal? Apa nama Ukashan Syairuh kenal? Tak kenal? Pelawak. Tuan-tuan sekalian. Anak arwah Haji Ali. Hak paling lah sekali Tirmizi apa nama? Mustafa Ali. Hak tu belawang dengan saya zaman sekolah tu. Tilawah. Belawang ada orang tu. Abang-abang dia tu semua hafal Quran, semuanya jadi wakil negara. Betul tak? Ada miskin. Miskin tak? Doa besar-besar dah kena elok ada makan. Ustaz Tirmizi Ali juara peringkat antarabangsa. Orang juara peringkat antarabangsa dapat apa? Pencen sebulan 2,000. Bukan nak cakap bab biti, dah mu takut kan? Ngapa aku nak makan deh? Kata maklum. Rohok maklum. Itu tuan sekalian, Ustaz Tirmizi Ali dapat pencen 2,000 pula. Betul tak betul? Rezeki milik Allah, takut apa? Boleh faham? Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, la ilaha illallah baca sehar. Nombor 2 kena faham. Nombor 3 kena tanam i'tiqad. Junjung la ilaha illallah sampai mati. Barulah insya-Allah, mudah-mudahan Allah izin kita sebut masa nak mati. Habis tuan-tuan sekalian. Maka kita minta masa koma tu, minta ya Allah. Kenapa kita nak minta? Minta ah. Kalau nak baca doa ni boleh juga, ataupun tak teringat ustaz tak apa. Baca benda kita nak. Masa koma, ya Allah jangan wi mulut aku ni uduh. Wi cakap benda molek, beri baca Quran. Nak baca Quran ni Allah dah izin tak boleh, betul tak? Beri. Baca Quran, apa selawat banyak, apa nama baca la ilaha illallah sebagaimana disebut. Wasabbitni bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Habis. Maka
disebut sini, serta tetapkanlah aku atas kalimah yang benar dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang ada kitab tulis situ. Kenapa makna al-qaulus sabiq, tulis situ la ilaha illallah. Tu cara belajar, tulis situ. Kalau tak, bawa saja kitab tulis. Esok cucu baca, oh la ilaha illallah, tu makna al-qaulus sabiq. Habis. Kemudian sebelah suku kita berarti. Ini mula lewat sikit. Cedoklah air dengan tapak tangan untuk dimasukkan ke dalam hidung. Dipanggil istinsyaq. Jadi komah kan. Kemudian istinsyaq, masuk dalam hidung. Dan masukkanlah ke dalamnya sebanyak 3 kali. Dan hembuslah segala cairan. Dia panggil istinsar. Jangan masuk saja. Kena ada nombor 2, istinsar. Hembus. Ini sunat. Nak khabar apa? Comelnya Islam. Nampak? Membersih ni. Antara barang kena bersih hidung. Mana? Ni tak jaga so. Jolo kali bulu-bulu hidung dah. Jolo tak ada hal. Ngotor orang panggil. Ni tuan-tuan sekalian. Hembus. Ketika masukkan air ke dalam hidung, ucaplah Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin amin. Jadikan aku dapat bau-bauan syurga dan dalam keadaan engkau redha padaku. Ini dipanggil istinsyaq dan istinsar. Kitab fiqh kita belajar masuk air, embuh air tu kan. Kitab ni kita belajar sekali doanya. Bila masuk air tu, minta dalam hati, ya Allah izinkan aku bau syurga. Bau syurga sudah boleh dihidu sejauh 500 tahun perjalanan. Ini hadis sahih. Ada satu hadis Nabi SAW, Nabi kata, sinfani min ahlin nar lam arahuma. 2 jenis ahli neraka yang aku tak sempat berjumpa. Yang pertama, jenis wahai wak zalim korang. Yang kedua, perempuan. Ni ibu-ibu kena dengar supaya jangan jadi perempuan sebegini. Nisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Perempuan pakai baju macam telanjang. Faham? Pakai baju ketak lemak. Ni biasa hari ni kan. Biasa nak cari anak gadis yang tutup aurat 1 dalam 1000 lah, bukan 1 dalam 100. Betul tak? Saya bimbang, tuan-tuan kena bimbang. Saya anak sulung puang, lain lelaki puang bimbang. Didik molek tuan-tuan. Didik dari kecil. Jangan didik 18 baru nak ajar. Dari kecil. 18 baru nak tutup aurat, nyeh kita. Dari kecil. Ajar tutup aurat, ajar biar dia rasa malu nak tunjuk mahkota. Itu sifat ahli syurga. Hari ni berlumba nak tunjuk, ketak lemak. Ustaz nak pergi kuliah, salah tengok, salah jalan bah. Tuan-tuan sekalian, nak pergi sejid lain, masuk tak sejid lain. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, kena jaga. Orang puang dia barang mahal. Lelaki melihat orang perempuan seperti orang puang tengok emas. Orang puang tengok emas suka tak? Tak suka tu bukan orang puang. Tu sajak tuan-tuan sekalian. Orang puang suka tak tengok emas? Allah buat suka. Siapa yang buat tu? Allah buat. Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqaddarah wal zahab. Orang puan suka tengok, suka emas. Orang lelaki suka tengok orang perempuan. Allah buat. Dah suka tu salah tak? Tak salah, mesti ikut cara Allah Taala benar. Orang puan wahimah kan, beli duit halal sila. Orang lelaki boleh piti lebih sikit, beli emas ke rumah boleh pahala. Jangan pula minta kalau suami tak mampu. Balik lagi dengar ustaz khabar. Ya tu lelaki. Di tuan-tuan sekalian, orang lelaki pula bila Allah Taala beri tu, masa tengok isteri kita. Faham? Tengok boleh pahala. Boleh faham. Jadi tuan-tuan sekalian, ada pun selain pada itu jadi berdosa kalau tengok dengan nafsu. Maka disuruh tutup barang mahal kan? Tutup lah. Tiba-tiba dia buka aurat. Jahil tak tahu aurat hak mana, tutup kepala aja, tutup kepala. Tutup kepala aja. Pergi beli ikan sisi lengak ni. Dah ikan ni berapa ya kilo ni? Bukan aurat ni.
Tutup ni aurat. Orang puang jaga molek aurat, Allah kasih. Nampak? Ni sampai sini aurat, lepas tu muka. Tu yang boleh buka. Hak lain jaga molek. Sampai tahap kalau duk sidai baju tu salah duk ingat pakai tudung, Allah nyetembak lari takut. Pum. Sampai terlajar rumah belakang. Kenapa takut orang tengok aurat ni? Hak gini Allah kasih. Allah akan beri dia pintu syurga, mau masuk nak pintu mana pun Allah Ta'ala kata. Kita lelaki tak boleh. Orang puang yang jaga semua aurat dia, Allah Ta'ala kata masuk pintu mana nak, lapang dia. Sila. Boleh faham depan suami tak sah ditutup pula. Depan suami buka. Tu caranya, faham? Hak dia. Mah hak tuang, hak tok kita. Dia tutup dengan peti besi, tok bawah katil, betul tak? Siapa boleh buka? Tok kita lah. Tuang dia. Ni terbalik. Nampak? Maka depan suami pakai seksi-seksi. Boleh tak? You nak pergi ngai tu, duduk atas sofa. Buat gitu. Abang, tak jadi pergi ngai. Mana? Ni tuan-tuan sekalian boleh pahala. Nak gitu nak kena ajar kok. Sungguh. Nak tubik baru comel. Salah tu. Rumah kena comel. Ni nak tubik baru solat. Rumah awal-awal tu kat limah. Ni molek tak tepi. Comel tu kat limah dia ni. Ni tuan-tuan sekalian, tu kena jaga. Boleh faham? Maka Nabi kata pakai baju macam telanjang. Lepas tu jalan lenggang lenggok, jaga orang puang. Faham? Saja buat lenggang. Faham? Catwalk. Menyebabkan tergoda orang lelaki. 2. Nombor 3, pakai minyak wangi. Tak boleh ke Ustaz? Boleh. Orang puang, orang Islam dia kena, bukan tak boleh comel, kena mandi, kena pakai minyak wangi. Jangan berlebihan. Sampai sekilo. Dia lalu dengan motor, sutik kedai paling. Lalu dah 1 kilometer baru minyak wangi. 3. Nampak? Yang keempat, suara. Jangan dilembutkan menggoda. Suami tengok saja. Suami dengan bini cakap dengan kawan jabat dia, tengok saja. Awak awak melembut-lembutkan suara. Bini lelaki tengok saja, itu suami dayus. Tok lelaki tengok saja bini tepuk-tapung dengan lelaki lain ni, kawan saya abang yang melepuk atas belakang. Siap main pipi ni kawan baik saya, jabat tu lelaki kata dayus punya suami. Faham? Dayus, biar kaki sejik, kaki kuliah, isteri memanja-manja dengan lelaki lain, dia tengok saja, tu dayus. Apa balasan dayus? Ad-dayus la yadkhulul jannah. Lelaki dayus tak masuk syurga. Lelaki dayus bukan hak kata orang puang je. Cukup jadi dayus, tidak marah isteri buat maksiat. Siap benar isteri berlakon atas katil dengan suami orang lain, dengan lelaki orang lain, biasa berlakon, tu dayus. Faham? Ni yang kita kena ubah. Ni kita kena ubah. Islam tak larang buat filem. Islam tak larang berlakon jadi artis, tak larang. Yang Islam larang langgar hukum Allah Ta'ala. Faham? Jadi nak berlakon suami isteri, apa salah ambil suami isteri lalu berlakon? Kan senang. Betul tak? Norma hakim meme, kan suami isteri dah. Dia berlakon jadi suami isteri, kan senang. Nak 1000 daya tak ambil 1000, dalih tu saja. Tak boleh berlakon ni hak terbaru Zizi Kirana, betul tak? Tutup dah aurat. Ada kontrak. Hebat tahniah Zizi Kirana. Kenapa? Mempertahankan. Dia berlakon masa tu tak tutup aurat. Masih ada baki nak kena syuting ni, tiba-tiba berubah tutup aurat. Maka nak kena ikut kontrak lama. Pengarah suruh pakai rambut palsu, tak boleh kata. Terpaksa batalkan kontrak. Aurat hak begini contoh, jangan takut rezeki Allah Ta'ala jaga. Faham? Orang kita ni tuan-tuan yang masalah. Kalau berlari nak kena pakai baju dalang haji, benda sakut baju dalang dengan laju. Betul tak? Tu pelari Malaysia dari Terengganu, juara Sukma, betul tak? Nama benda Allah dah ingat nama. Walau ada tutup dari atas apa bawah nombor 1. Apa alasan? Tak mau. Allah tak pernah larang kita bersukan, tak pernah larang kita beribu. Islam tak pernah larang. Yang larang jangan langgar perintah
Allah. Nak main bola sila, jangan buka aurat. Nak lomba lari sila, jangan buka aurat. Kecuali hak tak boleh nak ejah dah. Contoh Terengganu tidak hantar pasukan gym ramah. Sebab apa? Tak boleh nak ejah dah. Gimnastik. Boleh pakai jubah gimnastik. Tak boleh ketak gitu. Dia tuan sekalian. Dah benda haram tak boleh ejah dah. Hak Tuhan kata tak boleh, tak boleh. Faham? Nak pun. Hukum kita manusia pandai pula. Hukum Allah Ta'ala lagilah kita kena ikut. Maka 4 golongan yang saya sebut tadi, apa kata Nabi? Pakai baju macam telanjang, cakap lemah lembut menggoda orang lelaki, minyak wangi lebih kilometer bau. Nampak? Solek lebih-lebihan. Nampak? Lebih-lebihan solek. La yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha. Tak akan masuk syurga, bahkan tidak akan bau-bauan syurga. Allazi masiratuha 500 amin. Yang mana bau syurga sudah dapat dihidu 500 tahun perjalanan. Syurga ni 500 tahun lagi nak sampai, bau dah. Tiba-tiba Allah tak beri kita bau, itu tanda ahli neraka. Wal ayazubillah. Maka masa basuh hidung, embuh niat minta Allah Ta'ala izinkan kita bau syurga. Wah, ngelah sekali penutup hari ini. Cara nak masuk air dalam hidung, saya ulang sekali lagi, sebut dah belum ni dalam kuliah lain. Air tu jangan ambil macam air komo tu, pergi sedung lagi, sombak hidung dah. Boleh ada yang ambil air seduk dah pesang tuan-tuan sekalian. Cara istinsyak, ambil air, napas terik dulu, ambil air sikit napas terik dulu. Baki tu bau seduk. Faham ke tak? Terik dulu, baki tu bau seduk. Jangan pergi seduk dari awal. Sampai lautok air. Gosok tu sekalian. Seminggu dah pergi sejik. Bingung. Bini kata, mana bang dengung? Bingung. Air masuk lautok. Jadi seduk dulu, baki bau seduk. Faham? Lepas tu hembus, dia panggil istinsar. Comel Islam. Sampai hidung pun dijaga kebersihannya. Baik. Masa keluar air dari hidung, baca Allahumma inni a'udzuka min rawahin nar wa su'iddaq. Masa masuk, minta boleh bau syurga. Masa hembuh, minta lindung daripada api neraka. Itu saja. Kemudian tiadalah air tapak tangan untuk basuh muka. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. InsyaAllah. Sekadar itu saja yang baik pada Allah, yang kurang tu kelemahan daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.